Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sorry lambat sikit banyak. Malah minit lewat. Apapun kita akan share malam ni beberapa tajuk yang kena bersedia. Persediaan untuk puasa yang tak lama lagi kita sebagai umat Islam akan menyambutnya, insya-Allah. Ya. Saya boleh share pada kawan-kawan. Boleh gerak-gerakkan, boleh ingat-ingatkan kawan yang dah terlupa ataupun dia ingat tak jadi. Hampir tak jadi. Alhamdulillah jadi juga. Boleh tanya-tanya kawan, boleh share. Yang malam ni kita punya perkongsian umum. Perkongsian umum maknanya siapa-siapa pun bukan ahli fizioterapi tapi semua layak lah. Malam ni kita cerita umum. Macam mana korang gastrik nak sembuh. Macam mana korang gastrik tak jadi zombie untuk nak makan nanti. Dah risau. Dah risau untuk nak makan. Dah risau dah puasa ni nak makan apa. Nanti kalau puasa nanti macam tahun lepas ke. Tinggal 30 hari. Sekarang ni nanti kejap kita kongsi. Banyak tekan banyak sikit. Kita kawan-kawan. Ustaz dah live. Ustaz dah ready, insya-Allah. Kita akan cerita sikit macam mana orang gastrik, orang GERD boleh berpuasa. Orang anxiety boleh puasa. Kadang-kadang sakit perut sikit je. Sakit perut sikit tapi sebab ada anxiety, tak boleh ni. Kalau puasa ni terus sak nafas mati. Tak mati-mati pun sampai hari ni. Dia punya risau nak mati tu sampai hari ni tak mati-mati. Dia punya risau mati puasa 2 tahun lepas. Tapi puasa tahun ni jumpa lagi. Alhamdulillah masih lagi hidup. Tapi macam mana? Bayangkan dah 2 tahun tak puasa. Selagi ada waktu, selagi penyakit awak ni boleh dirawat, walaupun fidyah awak boleh bayar, puasa tetap kena ganti. Kena faham. Sebab penyakit gastrik adalah bukan penyakit kekal. Penyakit gastrik bukan penyakit kekal. Kalau tahu cara, kejap je. Macam kita punya ahli cakap, kalaulah tahu macam ni, punyanya senang nak sembuh, lama dah saya ikut. Sama dah. Kenapa sekarang baru jumpa ustaz? Bila dah tahu puasa, apa jadi? Rupanya berbantang 2 minggu. 2 minggu je dia dah boleh makan macam-macam. Ada ahli kita yang pantang 3 minggu, semalam dah start makan macam-macam. Dah makan KFC apa semua. Alhamdulillah dia okey. Sekarang ni kena faham, berpantang dengan cara betul hasilnya memuaskan. Berpantang cara zombie hasilnya memuaskan juga, dengan keadaan rupa zombie, dan awak boleh makan sawi seumur hidup. Untuk yang dah nak bersalin tu tak kisahlah. Sebab ia risau, mungkin tak cukup nutrition untuk baby. Mungkin tak cukup zat untuk baby, jadi doktor tak galakkan. Macam tu je. Ini pun sebenarnya kalau kita punya ketahanan cukup, sebenarnya tak ada masalah. Bersahur kita cukup, kaedah yang betul, insya-Allah dah tak ada masalah. Malam ni saya nak share tips macam mana korang
ada sebulan lebih lagi korang dah bersedia untuk rawat perut dan bersedia untuk puasa. Okey, ada orang dia tak nak sembuh puasa, dia tak nak sembuh gastrik, takut kena ganti puasa. Okey, ni panggil buruk. Okey, panggil buruk. Jangan buat macam tu. Okey. Okey, saya takut sihat. Kalau sihat nanti kena ganti puasa. Kalau puasa kena ganti puasa, nanti kena gastrik. Awak dah sihat, tak ada masalah nak oi. Okey, awak dah sihat, awak nak puasa tak ada masalah lah. Okey, jangan takutkan diri sendiri. Okey. Assalamualaikum Ustaz Al-Hafiz. Siapa Al-Hafiz? Saya Al-Hafuz. Okey, tak apa. InsyaAllah. Okey, persiapan. Sebab sebenarnya inilah hadiah Allah bagi kita sekali setahun. Sekali setahun, dan kita tak ambil peluang tu, kita adalah sangat-sangat rugi. Okey, bulan yang Allah bagi macam-macam. Okey, dalam satu bulan tu amal satu hari Allah bagi 83 tahun. Okey, kalau dapat malam Lailatul Qadar dapat 83 tahun. Tapi kita tak boleh buat apa-apa time tu. Alangkah malangnya orang tu. Okey, sekarang ni kena pula Nabi habis. Okey, kena niat awal-awal sekarang ni, aku tak nak puasa macam tahun lepas, aku nak puasa macam tahun ni yang terbaik. Okey, macam tahun ni yang terbaik. Okey, satu, ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Okey, ada malam Qadar. Satu malam. Okey. Satu malam amal. Okey, kalau kebetulan kita dapat tu, dapat 83 tahun. Tapi insya-Allah tak ada masalah. Kalau kita buat je lah. Okey, tak payahlah pilih mana-mana mana. Okey, buat langsam 30 hari, insya-Allah semua kena. Okey. Okey, nak pilih. Saya nak pilih malam ganjil Ustaz, baru dapat. Okey. Kalau malam tu malam genap, tak dapat. Okey, sekarang ni jangan pilih. Okey, 30 hari plus saja semua. Buat amal full. Okey. Buat amal penuh. Okey, jangan nak pilih-pilih hari. Oh, malam ni genap. Oh, malam ni kita main tahajud 2 malam je. 2 rakaat je. Sebab malam ni rasanya tak kena ni. Malam ni tak kena qadar ni. Okey. Okey, jangan. Buat je semua. Okey. Apa lagi? Amalan kita. Okey. Waktu puasa tu lah. Okey, amalan berganda-ganda. Okey, amalan berganda-ganda. Okey, pahala sunat Allah bagi, pahala wajib. Okey, yang wajib Allah bagi ganda-gandakan lagi. Jadi rugi. Okey, ruginya anda. Okey, ruginya anda kalau kita lepaskan peluang tu. Okey. Okey. Pahala wajib. Okey, pahala wajib. Puasa waktu tu, okey? Dalam rukun Islam. Okey, rukun Islam kita maknanya puasa. Puasa di bulan Ramadan. Okey? Puasa kalau kita tak dapat buat. Okey? Tak dapat buat disebabkan kita tak nak usaha. Okey? Tak nak usaha, maka kitalah orang yang malang. Okey? Okey. Okey, ada iklan. Okey, share dulu. Okey, share dulu kawan-kawan. Okey, kawan-kawan. Mungkin insya-Allah kita akan ada bagi hadiah ni. Ada beberapa orang kita akan pilih insya-Allah. Share. Okey. Sebenarnya untuk masalah gastrik, siapa yang tahu kaedah dia sebenarnya sangat-sangat senang untuk sembuh. Okey. Ada cumanya okey, kita perlu disiplin sahaja. Dan kalau betul-betul rawat, saya gapkan sebulan. Okey, sebulan kita pantang dan rawat cara saya, insya-Allah akan nampak kesan. Okey. Okey.
Itu macam Umi, okey. Umi puasa sambil akhir-akhir juga, okey, dekat-dekat puasa, dekat raya, dia salin anak bongsu Farwah Fasiah. Okey. Okey, seterusnya saya nak cerita sekarang ni ruginya kita kalau kita tak manfaatkan peluang yang Allah bagi. Okey. Senang kita katakanlah kita dapat ganti sekalipun. Kita dapat ganti sekalipun puasa di bulan Ramadan. Okey, terutama yang lelaki lah. Yang perempuan tak apalah. Okey, Allah bagi cuti dia. KABC Allah bagi cuti. Okey. Yang Allah bagi cuti tak apalah. Ni cerita yang lelaki ni. Okey. Korang tak ada period pun. Korang tak ada period, korang tak ada beranak, tak payah duduk sibuk-sibuk nak cuti juga. Okey. Sekarang ni usahakan jangan jadi perempuan. Okey. Kita kena kuat BY saya. Kenapa saya perlu puasa kali ni? Okey. Jangan jadi lemah macam dulu. Okey. Sakit perut sikit. Okey. Pukul 10 dah sibuk. Oh Ustaz, saya pukul dah kena gastrik Ustaz pukul 10. Tanya sahur tak? Saya sahur Ustaz dengan biskut sekeping, tak selera. Lepas tu dah makan sekeping. Lepas tu sibuk pula cerita tak mampu nak puasa. Okey. Okey. Dasar. Okey. Jadi sebenarnya salah kat mana? Okey, sekarang ni jangan cari pintu untuk tak puasa. Okey. Paling kuat alasan untuk tak puasa, oh saya gastrik. Sikit-sikit gastrik. Okey. Sikit-sikit gastrik. Okey. Sikit-sikit gastrik alasan paling kuat sekali. Paling best sekali soal alasan. Okey, alasan kena gastrik. Jadi saya tak boleh puasa. Okey. Cuba. Orang hebat, okey. Orang hebat dia bukan cari alasan tapi dia selesaikan alasan. Okey. Orang yang malas, orang yang gagal sentiasa cari alasan. Okey. Ya, laki-laki mampu mengubahnya. Okey. Hikmatul rijal tatma'ul jibal. Okey, orang lelaki ni kederat dia bukit pun dia boleh halih. Okey. Kederat orang lelaki ni bukit pun dia boleh halih. Ini kan okey, jangan jadi lemah, tahu? Jangan jadi lemah. Kita orang lelaki ni jangan jadi lemah. Okey. Orang lelaki ni bukit pun dia boleh halih. Ini kan alat puasa je. Okey, sekarang ni kena kuat BY. Okey, kena kuat BY. Kenapa saya perlu puasa tahun ni? Kenapa saya perlu sihat puasa tahun ni? Okey, kena jelas. Okey, masalah buncit sebab gas. Okey, sebab gas. Tak semestinya. Okey, kalaulah sebab gas, saya sebab gas lah. Tengok lemak banyak. Okey, tak semestinya. Mungkin lemak, mungkin gas. Okey. Okey, jadi yang keras. Okey, kalau buncit sebab lemak tak tepat. Okey, buncit sebab angin tak tepat. Okey. Okey, ada orang buncit bukan buncit sebenarnya, yang keras. Problem ni yang keras. Bila dia perut keras biasanya itu ada angin. Okey. Okey, jelas? Okey. Sekarang ni okey, sebulan dah 2 bulan awal ni, okey, saya ingatkan awal-awal. Bila 2 bulan awal ni kita sekarang dah pasang niat. Sekarang ni kita dah pasang niat, aku nak puasa tahun ni. Aku nak puasa tahun ni. Okey, aku nak puasa tahun ni dan insya-Allah saya nak puasa 30 hari. Hari ni kita dah tanam kat hati dalam kita, hati nurani kita. Ataupun kalau belajar dalam kelas saya panggil hati mudabbir kita. Okey, yang menguruskan semua sistem badan kita. Sekarang kita bagi arahan kat dia, bulan Ramadan kau jangan bagi alasan aku nak puasa. Okey, sekarang ni dah kena cerita dah kat dia dan kita kena redahkan kita sekarang ni untuk 2 bulan ni kita kena dedahkan diri dengan okey, video-video
Tak payah duk sibuk cari video kanser, video COVID-19 lah, apa semua, coronavirus apa semua. Tak payah duk sibuk cari pasal penyakit tu. Baik, sekarang ni awak cerita pasal kelebihan puasa penuh. Kelebihan orang puasa, supaya kita ada semangat untuk puasa. Okey? Supaya kita tahu bila aku puasa, apa ganjaran aku dapat sekarang. Okey? Kena jelas. Okey? Kena jelas. Okey, sekarang kita kena cerita dah sekarang ni. Sekarang ni cari kelebihan-kelebihan puasa. Cari apa aku nak buat dalam puasa nanti. Okey? Apa kelebihan tarawih? Apa kelebihan bersedekah di bulan Ramadan? Okey, apa sedekah saya buat kebaikan di bulan Ramadan? Okey? Benda-benda macam tu. Zikir apa yang patut aku nak amal untuk bulan Ramadan? Okey? Okey, tak apa, nanti saya okey, satu zikir, ada satu zikir tu kita baca sekali dapat 2 juta pahala. Tapi bukan nak sibuk pasal pahala tu, nak ceritanya pilihan zikir. Okey? Okey. Okey, kenapa jadi macam ni? Okey. Nanti kita akan cuba kupas. Okey. Apa pun lagi okey, boleh cerita kat kawan-kawan lagi, okey, yang nak puasa, dan kita jadi asbab untuk orang lain boleh puasa. Okey, jadikan kita, kalau kita dah sembuh sekarang, jadikan kita orang yang jadi asbab untuk orang lain dapat puasa untuk tahun ni. Okey? Orang yang buat baik, okey, yang buat baik walaupun orang tu, okey, walaupun orang yang buat amal tu belum tentu dapat 100% amalan dia, tapi kita asbab kita dia dapat puasa, kita dapat pahala penuh. Okey? Ini penting. Okey? Dapat kita dapat puasa, dan kita jadi asbab orang lain dapat puasa, kita dapat puasa penuh satu. Yang ini kita dapat hak kita sendiri, yang ini kita dapat bonus. Okey? Dapat bonus. Best lah. Okey? Kita buat sendiri. Okey, macam jadi ejen lah. Okey, jadi ejen, okey, beli dapat murah, lepas tu dapat bonus. Lepas tu ahli grup dia bila membeli, dia pun dapat bonus juga. Okey, macam tu juga kita pahala puasa sekarang ni. Kita beramal dapat pahala. Okey, lepas tu kita jadikan okey, orang lain dapat beramal, kita dapat bonus lagi. Okey, syok tak syok, best tak best. Inilah pentingnya kita jadikan kita antara orang yang jadi asbab untuk kawan kita sembuh. Okey? Boleh? Okey. Untuk siapa-siapa yang ada masalah gastrik, untuk yang masalah GERD, untuk yang masalah anxiety. Okey, apa yang sebenarnya menyebabkan awak susah hati? Okey? Daripada kajian saya, okey, masalah yang sedang anda alami ialah tak tahu nak makan apa. Okey, siapa setuju? Say I. Okey. Okey, puasa tak tahu nak makan apa, menyebabkan anda stres. Ataupun nak puasa macam mana? Okey, saya Google semua tak boleh makan. Boleh makan ikan rebus dengan nasi rebus. Okey, nasi bubur dengan ikan rebus dengan sayur sawi. Okey. Dan itulah Allah beritahu beza orang tahu dengan orang tak tahu. Okey. Okey, sangat-sangat berbeza untuk orang yang tak tahu. Okey. Bila kita tak tahu, itu yang susah hati. Okey. Bila susah hati, tak tahu nak makan apa, esok nak makan apa, lusa nak makan apa, ini yang kita risau. Itu sekarang ni jangan risau. Itu yang kita nak buat, dan saya dah buat, dan Umi pun dah buat. 60 resipi. Okey, 60 resipi kita dah buat. Dan insya-Allah 10 bulan ni boleh get ready. Okey, get ready 60 resipi, dan banyak lagi kita akan bagi free lain-lain. Okey. Okey, teruskan. Okey, untuk yang nak puasa. Okey, untuk yang nak puasa sekarang.
Untuk nak puasa ni ada sebulan lebih lagi. Okey. Kita puasa mungkin dalam bulan 4 kot. Okey. Dalam bulan 4 akhir bukan 4, bulan 5 kot. Okey, bulan 5. Okey. Insya-Allah bulan 5. Okey. Untuk yang nak puasa, sekarang awak dah mula ubah cara makan pagi. Okey. Ya Ka'izul baru timbul. Okey, timbul anda. Okey. Pertama, ubah cara makan sekarang. Mula pagi esok ubah. Okey. Mas ni Waalaikumsalam. Okey. Untuk nak puasa sekarang, untuk nak puasa bulan Ramadan sekarang, okey, esok dah mula ubah cara makan pagi. Stop biskut. Okey. Stop biskut. Stop roti. Okey. Sekarang ni ubah makan nasi biasa. Bukan nasi bubur. Okey. Okey, sekarang ni ubah makan pagi. Pagi makan nasi. Okey. Kalau anda ada reflux, okey, ataupun doktor dah sahkan anda ada GERD. Okey, dia dah suluh dan dah ada cek ada bintik-bintik ni. Okey, dah sah anda ada apa tu GERD. Okey. Kalau anda buat rawat dan pantang, okey, ini pengalaman saya. Lepas 2 minggu dah boleh mula makan ikan goreng. Okey. Sekarang okey, ubah sekarang. Okey, pagi makan nasi. Pagi makan nasi. Okey, ada yang tanya saya, Ustaz, orang Arab tak kena gastrik pun. Orang Arab tak kena gastrik pun makan pagi. Okey, makan roti tiap pagi. Okey, jangan cerita pasal Arab. Okey, sekarang ni awak pergi ke Arab, tengok roti macam mana dia makan. Lembut macam roti keling ke? Okey. Roti dia orang tu sama tak macam roti kita? Okey. Okey, siapa yang pernah pergi? Okey. Macam mana dia orang potong dia punya roti time makan tu, kepit dengan siku, dia tarik. Okey, korang makan roti macam tu tak lembut? Okey. Kena tengok macam mana dia orang punya roti. Okey, jangan nak bandingkan roti Malaysia dengan roti Arab. Sangat-sangat beza. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, saya dah sahkan tak ada reflux. Okey, alhamdulillah. Okey, sarapan makan pagi sebelum pukul 8. Okey. Sekarang esok dah mula. Lepas tu apa lagi? Mulakan urutan di bahagian-bahagian angin berkumpul. Okey, untuk angin berkumpul mulakan sekarang. Okey. Terbaik sekali, okey, guna minyak gesta. Sebab kita dah dia punya herbs kita dah buat dah, kita dah campur khas untuk masalah angin ni. Dia boleh roll dan boleh tonyo-tonyo sendiri tempat poin-poin yang video yang saya dah bagi sebelum ni. Okey. Okey. Ya, bagus. Okey. Seterusnya, untuk yang ada masalah luka dalam, luka perut apa semua, ataupun dia ada masalah perut dia tak selesa, angin susah kentut apa semua, boleh mulakan sekarang gunakan manisan. Okey, manisan dara dengan manisan kuat dari Kurusa Terapi. Okey. Yang penting kenapa saya cerita pasal ni, okey, produk ni sebenarnya kita dah buat khas untuk orang yang ada gastrik. Okey, jadi tak payah pening, Ustaz bawa ubat lain datang sini. Ustaz boleh makan tak ubat ni? Boleh makan tak ubat ni? Saya tak nak komplain produk orang. Okey, saya tak nak komplain produk orang, tapi kalau fokus nak rawat, okey, kita bagi ni.
Okey, bagi ni okey, silakan buat. Ikut aturan kami ajar dan insya-Allah anda akan ada progress. Okey, untuk yang tak ada reflux, silakan nasi lemak. Okey, nasi lemak silakan, kecuali sambal dia. Sambal dia jangan, nasi lemak silakan. Okey, sebab santan sendiri dia merawat dinding-dinding kita punya perut. Okey, dia merawat insya-Allah. Okey. Terusnya apa yang saya cerita tadi? Okey, untuk puasa, untuk sahur, untuk yang ada masalah cepat lapar. Okey, ini tips dia. Ia sebenarnya pantang dia sama cara makan dia, cara makan orang mengandung nak puasa. Boleh mulakan waktu puasa nanti. Okey. Macam mana? Sahur yang macam mana? Korang bangun, katakanlah kita punya subuh pukul 6. Katakanlah. Okey, sekarang ni sebab subuh kita mungkin dah lewat sikit. Okey, katakanlah subuh kita pukul 6. Okey. Untuk yang ada masalah ni, okey, pukul 6, pukul 5 korang dah kena bangun. Okey. Katakanlah pukul 6 subuh, pukul 5 korang dah bangun. Okey. Puasa yang macam mana? Okey, sahur yang macam mana? Sahur macam ni. Okey, bila awak bangun, minum air, makan kurma, makan sikit-sikit. Ikutlah, kalau ada nasi, makan nasi sikit. Okey, katakanlah kalau nak telan satu pinggan tu mungkin sekarang agak berat. Okey, sekarang ni ambil sikit. Contohnya ada satu pinggan, makan separuh. Okey, makan separuh. Lepas tu pergi buat kerja, kemah-kemah dapur ke. Lepas tu kismai. Okey, habis 4 rakaat, berhenti, makan lagi. Okey, berapa kali kita makan? Makan sikit-sikit sampai sebelum imsak kita buat 4 kali. Boleh? Okey, bila dia makan, kita rasa dah lega sikit, dalam 15 minit, terus makan lagi. Okey, lepas tu buat kerja, sembahyang semua, kemah-kemah dapur ke. Okey, lepas tu makan lagi. Okey. Okey, macam tu je. Okey, kita kena sahur cara tu. Ni untuk yang okey, sebenarnya ini kalau yang dah dekat puasa dah. Dah puasa dah ataupun dia dah puasa dah, dia baru kenal. Oh, rupanya Pulsa Terapi ada buat rawatan untuk gastrik. Ini yang hari malam puasa dah baru tahu kita ni ada buat rawatan. Dan rawatan pertama yang dia perlu buat ialah puasa sahur yang macam tu. Tapi untuk orang yang dah rawat sekarang, orang nak sahur macam tu pun silakan. Okey, kalau korang nak sahur macam tu pun silakan, tak ada masalah. Tapi insya-Allah sahur macam tu biasanya dia punya tahan lapar lama sikit. Okey. Okey, tak apa. Okey, Umi Mia, okey, awak punya gastrik tu apa? Masalah usus memang agak kritikal, tapi sakit dah lama, ambil masa sikit, take time, sabar. Okey. Tak apa. Nanti ada masalah boleh PM saya terus, saya diagnose. Okey, untuk kes-kes yang tu boleh terus direct dengan saya. Untuk yang tim boleh handle, okey, teruskan dengan tim. Okey, untuk yang tim yang rare, untuk penyakit yang rare, yang pelik-pelik ni, okey, boleh jumpa saya insya-Allah. Okey. Okey, untuk yang berminat untuk 60 resipi kan, tak tahu nak masak apa, nah ada ni ada 60 resipi. 60 resipi ni saya ingat maknanya 2 sehari. Okey, 2 sehari, 2 resipi. Sahur dengan buka, sahur buka. Jadi cukup. Okey. Tak ada masalah. Okey. Kita dah fikir awal-awal lah macam mana kini orang gastrik ni risau punya nak makan. Risau nak makan, tak tahu nak makan apa, tak tahu nak buat kuih apa, tak tahu nak masak lauk apa. Okey. InsyaAllah. Okey, masalah anda telah kami selesaikan, insyaAllah. Okey, apapun
get ready 10 bulan. Okey, esok lusa untuk yang 30 tak awal. Okey, untuk 30 tak awal dia orang akan dapat e-book dan dia punya hard copy. Dapat buku lah. Okey, dia dapat yang buku internet boleh tengok dengan handset tu. Yang satu lagi dia dapat buku macam ni. Okey, ini baru masih dia punya tu. Okey, ni untuk anda yang dapat beli 60 resipi ni, anda dapat free yang ni. Okey, petua sembuh gastrik. Apa lagi? Yang ni RM40. Okey, ni panduan. Okey, panduan untuk orang puasa. Ibu untuk siapa nak puasa pun dah kita bagi. Apa lagi? Lepas tu resipi menarik ni. Ni nak buat kuih ke, nak buat apa pun semua ada. Ini semua percuma, yang bernilai berapa ni? 120 free. Awak beli 140 dapat e-book yang lain 120. Lepas tu lain lagi apa lagi? Ni. Dapat ni pun percuma juga. Okey, tembak angin ke babong percuma. Apa lagi nak percuma? Nah, kita bagi satu lagi. Shaker. Okey. Ni anda siap dan kuat. Okey. Nampak? Semua anda dapat. Okey. Yang penting dia sebenarnya untuk yang ahli. Untuk yang dah jadi ahli. Okey, ada syarat lain itu. Untuk yang dah jadi ahli, maknanya orang dah mula start rawat dah. Okey, dah mula rawat dan dia perut dia dah mula okey, baru dia boleh start dengan makanan-makanan yang kita cadangkan. Okey, bukannya kita bagi terus anda yang masih teruk terus guna ni. Bila anda masih teruk, yang tengah teruk terus guna ni, memang ada side effect sikit. Okey, itu saya cadang. Untuk yang sekarang yang ada masalah gastrik, mula rawat sekarang. Bila dia dah tinggal mungkin 80% daripada 100, dah jadi 80. Okey, nak guna pemakanan ni boleh buat sendiri. Yang bestnya, siapa pernah makan apa tu? Satu lagi ni. Yang coklat bar tu, okey, pun ada. Coklat bar ni pun ada. Siapa yang sempat makan coklat bar itu, okey, macam mana boleh buat sendiri kat rumah, pun ada resipi tu kita bagi. Siapa tak ada memang rugi. Okey, siapa yang pernah rasa coklat bar itu, energy bar itu, okey, coklat bar pula dah, energy bar itu, okey, macam mana nak buat. Okey, dia punya tips dia, energy bar ni tak masak pun, okey, tak kena atas api pun. Okey, beli 2 e-book dapat 5 hadiah nilai 150. Tu dia. 3 e-book nilai 100. Tu dia. Tu detail lagi. Tu dia. Okey. Okey, siapa yang minat boleh tekan kat link tu. Okey, insya-Allah nanti kita akan guide anda, insya-Allah. Okey. Seterusnya, ya. Mak Syekh baru sampai ni. Okey. Boleh buat jual lah. Silakan. Okey, tak ada masalah. Okey, boleh bantu orang Sabah. Okey, bantu orang Sabah yang masalah tak tahu nak makan apa semua. Okey, boleh buat sendiri, tenyik. Okey, tak perlu dapur pun. Okey, saya bagi kunci dia untuk buat energy bar tu, tak perlu dapur pun. Okey. Rugi korang tak dapat ni. Okey. Rugi korang tak dapat ni. Sangat-sangat rugi. Ni tebal ni. Tebal ni. Ni tebal ni. Ni Jadi rugi dan kena dapatkan. Okey. Untuk berbuka, okey, untuk berbuka puasa, berbuka. Salah berbuka. Okey. Untuk
petua untuk yang nak buka puasa. Okey. Untuk bila dah sahur dah tahu cara. Okey, sekarang ni berbuka puasa. Okey. Berbuka puasa macam mana? Jangan minum air banyak sangat. Okey. Bila anda minum air banyak sangat, anda akan mengalami sesak nafas. Okey, sesak nafas. Okey. Jangan bila dah lapar sangat, okey, aku ni dahaga ni puasa ni, aku dahaga, aku nak telan 1 jam. Okey, bila anda minum air banyak sangat, masalah akan jadi sesak nafas. Okey, yang akan jadi sesak nafas. Sesak nafas lagi apa dia lagi? Pasal nak pitah. Asam melayang. Okey, ceritanya pasal apa? Pasal anda terlebih minum air. Okey, satu. Yang seterusnya, berbuka puasalah. Berbuka. Okey, berbuka puasalah dengan nasi. Okey, ini tips yang seterusnya untuk yang bau-bau rawat perut. Tadi air, minum air segelas. Okey, secukupnya. Lepas tu makan nasi terus. Okey. Ini benda wajib. Makan nasi terus. Okey, seterusnya. Lepas sembahyang. Okey, makan nasi maknanya agak-agak kita boleh ada tenaga. Jangan kenyang sangat. Okey, berpada-pada. Okey, bukan nasi bubur, nasi manusia biasa, nasi manusia dewasa, bukan nasi baby, nasi bapak baby, nasi mak baby. Okey, nasi biasa, panas-panas. Okey, berbuka puasa makan nasi biasa, lauk pun biasa. Okey. Cuma saya cadangkan. Okey, dan saya tegaskan untuk yang baru rawat, jangan gatal-gatal nak makan daging. Okey. Daging elakkan dulu. Okey, untuk peringkat awal. Untuk yang dah mula rawat besok, insya-Allah korang dah bulan puasa. Berita gembira untuk orang yang mula rawat esok, insya-Allah. Tapi konsisten lah sebulan lebih ni. Okey. Korang dah start sebulan lebih ni, insya-Allah pada saya punya kajian, selepas sebulan ni korang dah mula boleh makan daging. Yang paling best sebenarnya kalau korang berpantang dengan cara betul sebulan ni, raya anda bukan lagi raya tahun lepas yang bersedih tak dapat makanan apa tu semua tak boleh makan kan. Okey, biskut tu tak boleh, sini sebab rumah tak boleh, jadi makhluk asing. Okey, bawa bekal pergi ziarah jiran, pergi ziarah orang jiran, kita bawa kuih raya kita sendiri. Okey, kuih raya apa? Kuih raya kita sendiri apa dia? Bawa bekal nasi bubur dengan telur. Kesian. Okey, dan benda ni memang berlaku depan mata saya. Ya Allah, nak nangis ke nak gelak semua ada. Nak gelak pun mungkin, nak nangis pun kesian. Sebab dia tengoklah. Okey, dahsyat. Orang lain boleh makan bubur, orang lain boleh makan lemang, orang lain boleh makan apa lagi? Semua boleh makan. Tapi dia bawa bekal sendiri, makan nasi dengan telur. Lepas tu makan lagi. Oh ya Allah, kesian. Okey. Tak makan dia kata lapar. Makan macam okey, makan dengan laju. Lepas tu sibuk sesak nafas. Okey. Yes, Mazuki. Okey. Insya-Allah. Okey. Puasa ini kali ini insya-Allah raya ialah sinar anda insya-Allah. Okey. Ya, untuk Aida dia dah lebih sebulan lebih. Saya ingat tak ada masalah. Okey. Sekarang ni dah cuba sekarang ni kena ajar sikit-sikit. Okey, untuk makanan yang kita dah pantang, kadang badan kita ni masih lagi dia tak boleh terima benda-benda baru. Jadi sekarang kita dah mula start sikit-sikit. Okey. Okey, untuk Kak Ru, okey, try sikit-sikit. Jangan tibai satu puyuk. Okey, try sikit-sikit. Okey. Mungkin hari ni terboyak, okey, try sikit. Tengok ada serak nafas tak? Okey, kalau makan nasi saya ingat tak ada masalah. Kalau makan roti ada masalah sikit. Okey, makan nasi insya-Allah try sikit. Supaya otak kita boleh terima, sebab dia dah lama tinggal makanan tu. Jadi dia nak terima balik dia susah sikit. Walaupun perut dah okey,
otak tak boleh terima lagi. Jadi kita try sikit-sikit. Okey, colet bulan puasa, colet jenis mana? Okey, kena tengok pula. Colet mangga, colet pauh tak boleh lagi. Okey. Untuk yang baru-baru rawat. Okey, untuk Anwar silakan try dulu, tapi jangan try banyak sangat. Okey, hantar sikit sini. Okey. Okey, nama Sarah. Okey, alhamdulillah. Try sikit. Sekarang ni dah siapa yang dah pantang dengan cara saya bukan pantang cara zombie. Okey, yang pantang cara zombie jangan duk declare dengan saya. Okey, saya dah pantang sebulan. Kenapa saya tak boleh makan lagi? Kenapa saya tak boleh makan ni? Okey, lantak kau lah. Kau pantang cara zombie. Silakan. Okey, pantang cara saya. InsyaAllah selepas sebulan kita dah mula start benda-benda yang kita ingin. Okey. Untuk nak kuat Big Y awak untuk sembuh kena list. Awak kena tulis. Ni, kalau macam gambar ni, okey, gambar yang awak nak makan apa dia? Awak tulis, lekatkan gambar. Lihat nanti aku nak makan kari pak dulu. Aku nak makan kari pak pusing. Aku nak makan apa lagi? Laksa. Letak tu sebagai semangat untuk aku sembuh. Okey. Kena letak macam tu. Oh jadi. Sekarang ni kita pun tak ada BY. Kenapa saya belum sembuh? Okey, saya nak sembuh supaya saya boleh tolong suami saya dan anak saya. Okey, ini dia panggil apa tu BY yang future. Sebab macam mana awak boleh kuat sedangkan awak cakap awak nak sihat untuk dapat beban. Faham maksud saya? Saya nak sihat sebab saya nak bantu, saya nak jadi suri rumah sepenuh masa. Dengan dia badan kita ni bila dengar benda-benda yang tak cukup best untuk badan terima. Okey, badan akan terima. Kalau aku buat khidmat pula nanti penat lagi, nanti teruk lagi badanku. Big Y yang lain, Big Y bukan yang tu. Yang tu bukan nombor 1. Yang tu letak nombor 5 atau nombor 10. Okey, Big Y apa? Sekarang ni Big Y yang kita sebut pun kita gembira. Okey? Dia macam tu. Bila untuk nak sembuh, lekat kat dinding, letak. Kalau nak makan apa? Kalau nak jalan kat mana? Nak jalan dengan suami, nak jalan dengan kawan. Okey, kena jelas benda tu. Baru korang ada semangat untuk nak sembuh. Okey. Tapi kalau korang nak biwa saya lepas saya sembuh, saya nak jadi kebak. Okey. Buat kerja macam kebak balik. Okey, ini pesanan guru saya lah. Pesanan guru saya agak pedih sikit. Okey, dah sihat kau kerja macam kebak. Okey. Bila jadi macam tu, otak reject balik tau. Cakap takkan aku nak sembuh, aku nak dapat beban. Okey. Macam puasa. Bila kau orang letak BY, nanti kalau aku nak puasa, supaya apa? Nanti aku nak ganti puasa. Bila kita dengar, badan dengar, kalau aku sembuh nanti dapat beban kena puasa. Orang lain puasa 30 hari setahun, aku puasa, kalau aku sembuh aku kena puasa 60 hari setahun. Jadi badan tak nak terima benda tu. Okey. Okey, ini rawatan gasik. Rawatan gasik GERD anxiety. Okey. BY kita kena kuat yang lain. Kita sebut tu rasa happy. Okey. Ini bila untuk nak sembuh, untuk sembuh gastrik GERD, kita kena sebut satu angan-angan ataupun satu kita punya cita-cita. Kita sebut tu kita rasa gembira nak buat. Contoh, saya lepas sembuh, saya nak makan aiskrim. Sebab dah lama saya tak makan aiskrim. Contoh. Apa lagi? Lepas saya sembuh, saya nak pergi umrah. Nampak? Benda-benda ni yang kita jadi happy. Ataupun lagi, kata-perkataan sembuh apa dia? Kata-perkataan positif lain ialah, selepas saya sembuh, saya nak buat bisnes sampai saya dapat balik 1 juta saya. Saya nak sembuh sampai saya dapat kerja balik macam sebelum ni, tidak lagi terperak kat rumah. Okey, benda tu kita sebut, kita rasa gembira. Saya nak cerita bukan tak boleh letak BY. Awak nak lepas sembuh nak rawat
nak bantu suami, nak bantu anak-anak boleh, tapi jangan letak nombor satu. Okey, jangan letak benda kerja beban letak nombor satu, letak nombor lain. Okey, letak nombor lain. Okey, contoh macam saya lah. Okey, lepas dah sembuh, aku nak kerja macam kebun balik. Itu tak boleh. Okey, letak benda yang happy-happy. Okey, kan Kak Ru? Macam tu kita buat. Nanti lepas sembuh saya nak macam ni. Lepas sembuh saya nak macam ni. Okey, insya-Allah bila dah faham situ, bila dah faham konsep tu, bila dah faham situasi tu, insya-Allah kita rasa happy dan kita akan semangat untuk sembuh. Okey, macam saya cerita pasal puasa tadi. Bukan saya cakap jangan niat untuk tak ganti puasa. Saya beritahu jangan letak nombor satu. Okey, kalau dia ranking ada 5 ranking, untuk puasa kita letak nombor 4. Untuk ganti puasa. Lepas saya sembuh gastrik, saya akan ganti puasa. Tapi yang lain dulu, yang 3 tu tak lepas dulu. Nak makan aiskrim, nak pergi jalan, apa lagi? Nak pergi nak bawa kereta boleh jalan-jalan jauh. Nak bawa family pergi makan angin. Macam tu, benda yang rasa sembuh. Okey, sembuh saya nak makan laksa. Yes, boleh letak. Tapi bukannya laksa lepas saya sembuh saya tak nak makan nasi, saya nak makan laksa 24 jam. Okey, jangan guna. Jangan. Okey, ini makanan-makanan kena avoid. Okey, kena just orang kata buat tu untuk hilang terliur sahaja. Okey, orang lain boleh makan laksa, saya boleh makan laksa. Okey, orang lain boleh makan asam pedas, saya boleh makan asam pedas. Orang lain boleh makan tempoyak, saya boleh makan tempoyak. Okey, kita nak macam tu. Jadi manusia biasa. Okey, bukannya orang lain boleh makan tu, saya nak makan. Saya boleh makan bubur. Okey, saya dapat kambing bubur. Okey, semua bubur. Okey, kita nak macam tu. Okey, usahakan jadi manusia biasa. Okey, jangan jadi orang pelik. Pipi keluri. Okey, kesian. Bukan saya nak kutuk, tapi kesian. Okey, kawan kenduri. Okey, tak pergi nanti kawan kecil hati. Pergi bawa bekas sendiri. Okey, orang lain makan kambing, orang lain makan ayam, kita makan bubur dengan telur goreng. Okey, sangat dahsyat. Okey, dan benda ni yes berlaku depan mata saya. Dan okey, dan alhamdulillah saya tak pernah melalui yang bubur sebab kita sempat jumpa guru yang guide saya. Okey, tapi macam mana rasa korang sakit, macam mana korang kena anxiety, macam mana korang rasa mati tak mati-mati, itu saya dah rasa semua. Dan benda ni perlu diatasi. Okey. Okey, seterusnya baru terang. Okey, seterusnya untuk yang nak puasa. Okey, bawa terbalik sikit. Patut cerita bab niat dulu. Okey, untuk niat puasa kena set dalam otak kita sebelum puasa untuk sahur esok. Kenapa sunat kita niat lepas isyak ataupun malam? Okey, sebab mudabbir akan terima arahan esok di 6 jam. 6 jam untuk dia terima arahan untuk puasa esok. Okey, bagus Adila. Okey, sale 6K, target saya hutang settle. Beres, sekejap je tu. Setakat 6K. Sikit je. Okey, untuk puasa. Okey, bagus. Okey, bagus Mano. Okey. Sembuh nanti masak karikan jenahak. Okey, untuk yang nak puasa. Okey, untuk sebelum tu Siti Syahira, siapa yang teruk-teruk sekarang ni boleh search dekat solusigastrik.com, tekan kat situ, cari dulu solusi dulu. Okey, untuk anda sekarang anda di posisi yang kena rawat dulu. Okey, kena rawat dulu. Okey, search dekat Google solusigastrik.com, cek kat sana apa nak pantang apa semua, boleh
klik cari ejen terdekat yang boleh bantu anda. Okey, kalau anda di Johor tekan Johor, kalau di Kedah tekan Kedah. Okey, kalau di Kelantan tekan di Kelantan. Okey, cari je orang yang boleh bantu anda, sebab dia orang boleh bantu cara makan dan mungkin ada yang boleh urut. Okey, saya ada beberapa tempat yang saya dah ajar untuk mengurut untuk gastrik dan boleh minta dia orang masaj untuk gastrik. Okey. Ya, Abu Baidah, sahabat lama. Okey. Okey, beres. Okey. Saya nak cerita pasal Mudapir tadi. Dah lupa dah. Okey. Untuk niat sahur esok, awak kena set malam tu. Okey, set bukan okey, saya nak cerita ni set ada cara set dia. Sekarang ni orang ada niat tau. Okey, esok aku nak puasa. Okey. Bila korang punya niat esok aku nak puasa, dia jadi pukul 10 je. Okey, malam tu bila bila kita puasa, bila kita puasa, nak puasa tu, bila kita niat untuk puasa esok je, memang dia boleh puasa, tapi sampai pukul 10. Dia tak panjang, tak habis. Okey. Malam tu kita niat siap-siap. Okey, aku nak puasa sampai berbuka. Okey. Okey, laman web tu solusigastrik.com. Okey, solusigastrik.com. Okey, niat saya ni, niat nak puasa sekarang ni. Awak niat saya nak puasa sampai berbuka esok. Aku nak puasa esok sampai berbuka. Okey, senang cerita, aku nak puasa sampai maghrib. Okey, sebab apa? Bila ada anxiety, bila ada gastrik, anda punya semangat dah lemah. Okey, semangat anda dah lemah. Okey, jadi cara kita nak set untuk puasa, kita set dalam otak aku, okey, esok aku puasa sampai maghrib. Okey, tak lama pun aku puasa sampai maghrib. Sebab kalau kita hanya niat untuk puasa, bila ujian kat tengah-tengah tu rasa lapar sikit, okey, rasa lapar sikit, kita dah tak larat. Ataupun rasa macam pedih sikit, semangat kita dah goyang. Okey. Untuk niat malam tu penting 6 jam awal. Okey, sebab otak kita ni, akal dengan Mudapir, dia tak boleh untuk terutama orang yang anxiety. Kalau perasaan orang yang anxiety bila kena, dia tak boleh dapat arahan terkejut. Okey, ataupun dapat berita terkejut, dia tak boleh terima. Okey, bila terima dia rasa getar, rasa nak mati. Semua dia rasa tu dia akan rasa lah. Okey. Jadi benda-benda ni kita kena elakkan. Jadi macam untuk puasa setkan sekarang ni, setkan 6 jam awal. Maknanya kalau kita nak sahur pukul 5, maknanya pukul 11 malam tu dah niat. Okey, kita niatlah hati. Okey, cakap dengan diri, esok aku nak puasa sampai maghrib. Tak lama pun, mungkin sampai isyak. Okey, sampai maghrib. Kat Malaysia ni okey lagi. Orang lain puasa okey sampai 14 jam. Okey, sampai 16 jam, 20 jam pada. Okey. 20 jam pada. Puasa, lepas tu berbuka 4 jam, lepas tu puasa balik. Puasa balik 20 jam. Okey. Okey, sangat-sangat sikit je masa dia boleh berehat. Okey, yang selebihnya 20 jam dia berpuasa. Kita sikit je. Okey. Nampak sekarang ni? Niat nak puasa, cara sahur makan sikit-sikit dalam masa sejam sebelum puasa. Okey, lepas tu berbuka. Untuk berbuka, macam saya ulang, kita recap balik. Okey, berbuka, minum air dan makan nasi. Selepas tu nak makan apa-apa pun silakan. Yang penting lapisan perut pertama diisi dengan nasi. Okey, beres.
Okey, untuk yang okey, boleh cek kita punya, boleh message kita punya kawan-kawan kita, wakil-wakil kita di bahagian Terengganu, ikut negeri masing-masing. Okey, yang kat Brunei boleh kontak Haji Isfandi. Okey, yang kat Singapura boleh cari Nurul Huda. Okey, yang dekat Australia nama apa? Nurul Huda juga. Okey. Yes. Okey, nampak tak sekarang ni dia punya flow dia, daripada niat, daripada korang punya nak sahur, lepas tu buka, lepas tu tak tahu cara nak masak, tak tahu nak masak apa. Okey, 10 hari bulan. Okey, kita ada 60 resipi. Okey, untuk 60 resipi untuk anak puasa. Okey, ini hanya ilustrasi saja. Okey, diorang tengah cetak ni. Okey, cetak dia cantik lagi lah. Okey, kita cetak kedai. Okey, cetak gini tempat cetaknya. Okey, dan lain-lain lagi. Okey, macam mana nak buku, nak panduan pemakanan gastrik untuk puasa, semua dah ada. Jadi ni lebih kurang. Okey, malam ni saya beritahu lebih kurang. Dan pastikan anda ready untuk lusa untuk dapatkan ni. Okey, kita buka soalan. Macam mana nak elak angin masuk waktu puasa? Okey, untuk puasa bila makanan kurang, normal masuk angin. Yang tak normalnya, angin tu sampai sesak nafas. Okey, kalau puasa setakat sendawa, kerap sendawa, itu normal. Yang tak normal iaitu bila anda sesak nafas. Okey, semua untuk puasa makan tak boleh, tapi minyak gas tak ada. Okey, nak makan manisan tak boleh puasa, tapi manisan gas tak ada. Silap, minyak gas tak ada. Okey, bila minyak gas tak ada, rasa je berangin, tenyih kat dada, tenyih kat perut, dan tempat-tempat yang rasa lenguh tu. Okey, boleh kat tu. Okey, nanti insya-Allah kita akan buat video untuk waktu berangin, waktu puasa tu apa, kat mana nak urut. Okey. Okey. Untuk yang nak ibu 60 resipi sihat Ramadan ni, okey, boleh tekan, boleh picit tekan tu, ada link tu. Okey, tekan situ. Duduk kat waiting list insya-Allah. Okey. Hari 10 bulan ni kita akan buat promosi kat sana, dapat macam-macam. Okey, dengan syarat, ada beberapa syarat. Okey, boleh tengok situ. Okey, rakan-rakan, okey, kawan-kawan lagi. Okey, remind seterusnya. Okey, siapa yang paling banyak share, kita nak bagi apa? Kita nak bagi ni. Okey, siapa yang dah try? Okey, siapa yang dah try? Ni sebenarnya kita ganti Ajinomoto lah. Okey, Ajinomoto. Kalau korang beli yang sepaket tu kecil tu pun baru dah belah-belah ringgit, kat RM8, RM7. Okey, yang ini dekat 400 gram. Okey, hanya RM40. Okey, boleh guna sebulan ni. Kalau tak buat lauk, boleh sebulan. Okey, sebulan lebih boleh. Okey, kalau bubuh semua makanan kau tabur ni, tak ada sebulan lah. Okey, yang penting angin senang keluar, senang kentut. Okey, macam saya sekarang sesak nafas dah banyak kurang. Cuma bila lewat sikit angin jadi naik. Okey, kadang bila lewat sikit angin jadi naik, dan bila nafas sedikit tak selesa. Okey, Nohal, boleh ke puasa? Boleh, tak ada masalah. Okey, dia sebenarnya macam saya cerita tadi, kalau sahur ikut cara saya buat tadi, insya-Allah tak akan berlaku benda tu. Okey, melainkan kalau anda bangun waktu azan subuh. Okey, kalau waktu azan subuh itu agak kritikal sikit lah. Okey, itu agak penat sikit. Okey, agak penat sikit. Kalau tak sempat sahur agak penat sikit, tapi tak apa, boleh sahur, tak ada masalah. Teruskan. Okey,
untuk elakkan perik, okey, untuk elak perik cukup minum air yang cukup. Macam saya cakap tadi, okey, minum air 10 minit sekali sampai imsak. Okey, bangun awal sejam daripada puasa, okey, bangun awal sejam daripada subuh, lepas tu makan dan minum, okey, makan kerap, okey, sampai imsak. Boleh. Okey, kena minum cukup insya-Allah. Cukup insya-Allah, anda tak ada masalah. Okey, lagi soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya dibuka. Apa lagi nak tanya pasal puasa? Okey, untuk yang baru join kita. Okey. Untuk yang baru join dan baru kenal muka saya. Baru kenal, okey, Lokman. Okey. Siapa yang baru kenal Lokman dekat Kulusa Terapi ni, okey, boleh jumpa, boleh cari kat solusigasset.com untuk solusi anda. Apa yang anda patut buat sekarang? Untuk keadaan tercekik apa nak buat? Untuk yang sesak nafas apa nak buat? Yang tak boleh tidur malam apa nak buat? Yang rasa nak mati tak mati-mati pun boleh cari kat sana. InsyaAllah ada solusi untuk anda. Okey? Lagi? Okey. Saya buka 2 minit lagi. 2 minit soalan dibuka. Ada tak kawan-kawan yang saya tak sempat jawab soalan? Okey, macam mana nak bezakan gastrik, GERD ataupun sekadar angin badan saja? Okey. Gastrik. Okey. Gastrik dia tak berkait dengan luka kau punya ni esophagus. Okey, dia tak ada kait dengan luka tu. Dan tak ada reflux. Okey, untuk GERD dia ada tu. Itu je beza dia. Lepas tu apa lagi? Angin. Dan gastrik bukan sakit perut sahaja. Okey. Gastrik tak semestinya sakit perut. Sesak nafas, berdebar. Okey, apa lagi? Jadi penat, tak ada semangat. Okey, tiba-tiba dia semangat ataupun cepat marah. Okey, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Okey, check, kita boleh diagnose dia. Mungkin dia ada masalah gastrik. Okey, nama tu sebenarnya tak penting sebab solusi dia sama. Tak percaya, pergi hospital. Okey, kalau tak percaya, pergi hospital. Korang ada GERD, apa doktor bagi? Gastrik, apa doktor bagi? Okey. Okey, dia beza sangat. Okey, untuk yang ada gastrik dan baru rawat, kita tak galakkan jogging. Okey, kalau nak juga jalan. Okey, berjalan je. Jalan tu, buka kat tangan semua tu. Apa nama istilah dia? Brisk walk apa tu? Entahlah. Siapa tak tahu apa nama dia, tapi yang penting dia punya senaman dia jalan kaki, tak payah jogging, jalan je. Okey, berapa kilo? Mungkin boleh mulakan dengan 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo ataupun step by step ikut kesesuaian badan. Okey, elakkan angkat berat. Okey. Beratnya macam mana? Okey, untuk yang ada slip disc, dia kena pegang, dia dihalang langsung, diharamkan langsung angkat barang lebih daripada 5 kilo. Untuk orang yang gastrik GERD, kita tak galakkan dia angkat berat lebih daripada 10 kilo. Okey, untuk yang baru rawat. Itu sebab kalau kena gastrik, korang pergi cok sawit ataupun pergi angkat simen, korang rasa sesak nafas. Okey, sebab badan tak boleh terima lagi tu berat tu. Sebab perut perlu dirawat. Okey, bila perut dirawat, biasanya orang yang biasa kerja kuat, lepas tu kena gastrik, memang dia tak boleh kerja langsung, tapi bila dah mula start kerja, dia cepat, kita boleh tengok dia boleh tu. Okey, macam kita tengok siapa dalam grup kita tu, Eri. Okey, Eri Rahmat. Okey, siapa lagi? Nazirul. Okey, antara orang yang
kerja kuat. Okey, cok sawit. Tapi bila dah sembuh, dia dah boleh buat kerja balik. Okey. Okey, itu sebab saya cakap GERD ke, okey, simptom GERD ke, tapi tak ada muntah dan tak ada sakit tekak. Okey, jangan sibuk pasal simptom. Sekarang ni nak sibuk pasal simptom ke, nak sibuk pasal macam mana nak rawat. Sekarang ni fokus pada rawatan. Tak payah sibuk pasal simptom. Saya ni simptom ada 44. Kenapa saya masih ada 40 tanda? 4 lagi saya tak dapat. Okey, saya dalam 44 tanda gastrik GERD ni, saya tak cukup 44 pun. Saya hanya ada 40 je. Okey, tak perlu awak listkan semua yang awak ada tu. Sekarang ni apa keputusan awak? Awak nak simpan dengan penyakit tu ataupun awak nak rawat? Okey, jelas? Okey, kena jelas. Awak tahu simptom sebenarnya untuk apa? Simptom tu untuk rawat ataupun simptom tu sebagai koleksi yang saya ni pemenang anugerah GERD. Okey? Jadi tak perlu sibuk pasal simptom, tapi sibukkan macam mana saya nak selesaikan masalah ni. Okey, boleh? Okey. Sebab kalau kita nak lawan pasal simptom ni, okey, yang perawat tu lagi terror. Dia boleh beritahu 100 simptom gastrik GERD. Okey, tapi awak pergi rawat sana ada kesan tak? Itu yang penting. Okey, macam sini tak banyak lah. Macam ada 60, ada 50 lebih je simptom. Jadi macam mana? Okey, macam mana nak rawatnya? Kita ulang lagi sekali. Okey, pergi dekat solusigastrik.com. Okey, boleh cek kat sana. Ataupun okey, solusigastrik.com, tekan kat agent. Okey, kalau nak baca tu mungkin awak malas. Okey, tak sempat nak jawab. Sebab semua web nak kena baca. Okey, saya tak minat membaca. Okey, saya minat bertanya. Okey, untuk minat bertanya, awak tekan ke agent dan tengok list setiap negeri tu, tekan dia punya atas nama tu. Okey, picit dekat nama dia tu. Kalau nama nama tu, okey, nama ikut tekan. Okey, kalau awak di Kedah lah. Okey, kalau sebab senang. Kenapa saya suruh tekan macam tu? Supaya kalau mungkin awak kawasan terdekat dengan rumah dia, mungkin boleh pergi jumpa terus. Okey, boleh tanya dari depan, boleh fight. Okey, nak tanya apa soalan boleh tanya. Okey, sebab kita dah buat latih tubi untuk mereka. InsyaAllah dia orang boleh buat. Okey, untuk Syamil, InsyaAllah kalau masih ada rasa tak puas hati lagi, boleh tekan kat sana ataupun boleh PM saya. Okey. Okey. Dan tahu masih lagi kena follow SP Ustaz. Okey, sebenarnya kalau dah sembuh, silakan nak makan apa pun. Ini okey, kalau dah sembuh, silakan. Boleh pakai resipi awak. Silakan. Ini kita bagi cadangan sahaja. Okey, bagi cadangan untuk korang yang rasa risau. Makan kan kena lagi, makan kan kena lagi. Kan jadi boleh kita saya bagi cadangan saya siap. Okey. Korang nak masak apa semua, okey, itu silakan. Okey, apa kelebihan dia? Yang penting kelebihan dia, next kalau makan yang benda yang mungkin raya nanti jumpa yang pedas ke, apa yang pelik-pelik ke, okey, badan awak dah ready untuk lawan benda-benda tu. Okey, kalau kena ketupat 1 hari pun badan awak dah ready time tu. Okey, kenapa kita buat sekarang ni? Supaya badan korang ready untuk raya nanti. Okey, sekarang ni pantang untuk puasa. Dah puasa, macam mana makanan tu ready untuk raya pula. Okey, dah sembuh, silakan. Okey, kalau dah sembuh, jangan ikut resipi saya. Okey, gunakan resipi anda. Okey, anda ada tukang masak, silakan. Okey, beres. Okey, beres. Okey, ada soalan lagi? Lain-lain? Sikit lagi. Okey, dah tak ada soalan kot. Okey, apa pun 10 bulan ni untuk yang ahli. Okey, get ready untuk kita punya persiapan untuk puasa.
Okey, persiapan nak beli. Sekarang ni baju raya pun korang dah siap. Okey. Nak puasa, puasa pun tak lagi, tapi baju raya pun dah siap. Okey, baju raya dah pun dah siap. Untuk puasa korang tak buat pun dah tu. Okey. Rugilah. Okey. Rugilah kalau sekarang tak buat persiapan. Okey, insya-Allah. Saya harap konsep saya malam ni beri manfaat untuk anda, insya-Allah. Tapi apa yang penting, apa yang dapat malam ni amalkan dan boleh share kat kawan-kawan. Macam mana niat-niat, bila masa nak niat, apa semua. Dan niat yang macam mana, okey? Nak kena set kat otak tu macam mana, okey? Sebab ramai yang kita jumpa kawan-kawan yang ada bulan puasa ni fail. Okey, bila kena gastrik tak kira tu imam ke. Okey, bila kena panic attack terus dah tak boleh puasa. Okey. Dan ingat benda ni bukan kena orang biasa-biasa je. Orang hebat-hebat pun kena. Okey, insya-Allah. Yes. Untuk kelas KL nanti boleh kolak balik. Okey, kita punya grup. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa untuk KL. Boleh jumpa saya terus direct KL. Dan boleh tanya kita punya team kat mana kita akan jumpa, insyaAllah. Okey, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.